Yang berbahagia, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur Haji Hussein. Yang berbahagia, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Biotechnology Corporation, Dato' Dr. Muhammad Nazri Kamal. Yang berbahagia, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dato' Dr. Muhammad bin Muda. Yang berbahagia, Dekan Pendidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Hajah Mustafa Muhammad Hanifah. Yang berusaha, Ketua Pegawai Operasi Malaysian Biotechnology Corporation, Encik Muhammad Yazid Abdul Hamid. Yang berusaha, Naib Presiden Kanan Bahagian Pembangunan Bionexus Biotech Corp, Encik Razif Abdul Aziz. Yang berbahagia, ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia, ahli-ahli jawatankuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jabatan, delegasi Malaysian Biotechnology Corporation, rakan-rakan strategik dan wakil-wakil industri, pegawai-pegawai kanan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Mawar menguntung, indah menawan di pohon cemara. Selamat datang, salam alwan, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan tanda bersyukuran bersama kita rafakkan kehadiran ilahi. Dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya, dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam sebuah majlis, iaitu Majlis Perancaran Jaringan Kerjasama Bionexus Partners BNP dan Perasmian Makmal Analisis Halal Institut Pendidikan dan Pengurusan Halal Ihram. Majlis amat berbesar hati serta mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, serta dip-dip jemputan yang lain ke majlis yang berbahagia ini. Sesungguhnya dengan kehadiran yang berbahagia Tan Sri serta dip-dip jemputan yang lain dapat lagi memeriahkan majlis kita pada pagi ini. Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, majlis juga ini menjemput dan mempersilakan Encik Razman Ibrahim, Penolong Pendaftar Institut Pengurusan dan Pendidikan Fatwa Sedunia INFAT, untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun sempena majlis pelancaran jaringan kerjasama Bionexus Partners dan Perasmian Makmal Analisis Halal Ihram ini menadah tangan berdoa memohon rahmat dan hidayah darimu. Semoga dengan rahmat dan hidayahmu itu Engkau kurniakanlah taufik dan hidayahmu sebagai panduan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, perbaikilah segala urusan agama dan dunia kami. Restui dan bimbinglah segala perancangan kami dengan sinaran petunjuk-Mu yang berpanjangan. Janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayah-Mu walau sekecil manapun urusan itu. Kami juga memohon keberkatan dan keredaan-Mu agar segala usaha yang dijalankan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Yusim, khasnya pihak industri dan negara amnya. Mudah-mudahan majlis yang diadakan ini akan mendatangkan keberkatan kepada kami demi menyedarkan kami sekalian tentang betapa pentingnya menitik beratkan persoalan halal dalam kehidupan, di samping mengukuhkan semangat perpaduan dan silaturahim yang berkekalan di jiwa kami.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Razman Ibrahim atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada pagi ini akan beroleh rahmat dan keberkatan darinya. Buat pengetahuan Tan Sri dan sidang hadirin sekalian, program BioNexus Partners BNP adalah satu inisiatif oleh Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd Biotech Corp yang bertujuan untuk memenuhi keperluan industri bioteknologi di Malaysia bagi menyediakan kemudahan pendidikan berteknologi tinggi, berinfrastruktur dan berdaya saing. Berdasarkan fasiliti yang terdapat di Universiti Sains Islam Malaysia melalui Institut Pendidikan dan Pengurusan Halal telah berjaya mendapatkan status BioNexus Partners BNP bagi Halal Services and Training Unit, di mana satu perjanjian MOA dengan Biotech Corp telah ditandatangani pada 23 Ogos 2011. Di antara objektif penubuhannya juga adalah untuk menyediakan satu mekanisme bagi menggalakkan kerjasama di antara makmal dan unit BNP dari institusi pengajian tinggi awam, institusi pendidikan dan lain-lain institusi dengan rangkaian BioNexus serta entiti komersial lain yang berkaitan. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Meneruskan acara, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad bin Muda dan Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan alwan sebagai pemuka tirai majlis kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi samilil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Dato' Dr. Muhammad Nazli Kamal, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Biotechnology Corporation. Yang berbahagia Profesor Dr. Hajah Mustafa Muhammad Hanifah, Dekan Penyelidikan dan Inovasi USIM. Yang berusaha Encik Muhammad Yazid Abdul Hamid, Ketua Pegawai Operasi Malaysian Biotechnology Corporation. Yang berusaha Encik Razif Abdul Aziz, Naib Presiden Kanan, Bahagian Pembangunan BioNexus Biotech Corporation. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Pengarah Institut Halal and Research Management USIM, Profesor Madya Dr. Alina Abdul Rahim, dan berbahagia ahli-ahli lembaga pengarah universiti, ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jabatan USIM, delegasi Biotech Corporation, rakan-rakan strategik dan wakil-wakil industri, seterusnya pegawai-pegawai kanan USIM dan juga Biotech Corporation, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya juga kita mendapat sedetik lebih umur, dikurniakan kesihatan yang baik dan dilapangkan dada serta masa. Justru maka dapatlah kita semua meneruskan usaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita, iaitu untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat Islam dan seluruh umat sejagat. Saya juga ingin melafazkan setinggi-tinggi syukur kehadratnya kerana dengan limpah kurnianya jualah kita dapat bersama-sama pada pagi ini menghadiri majlis yang sangat bermakna dan penuh barakah ini, iaitu Majlis Pelancaran Jaringan Kerjasama Program BioNexus Partners BNP dan Perasmian Makmal Analisis Halal Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal IHRAM USIM yang diadakan pada hari ini. Di permulaan ini, saya selaku Naib Chancellor USIM dan mewakili pihak Urustia dan Jawatan Kuasa Penganjur serta pengurusan seluruh ahli Jawatan Kuasa Pengurusan USIM ingin mengalu-alukan semua yang ada dan hadir pada majlis ini pada pagi yang berbahagia ini, khususnya kepada Div-Div kehormat, para jemputan istimewa, wakil-wakil Malaysian Biotechnology Corporation, para pembentang kertas kerja dan juga para peserta seminar sekalian. Pada awal kalam ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Husin, pengerusi Lembaga Pengarah USIM, kerana sudi meluangkan masa untuk hadir pada pagi ini untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program pada hari ini. Sesungguhnya kesudian yang berbahagia Tan Sri untuk hadir pada pagi ini menunjukkan keprihatinan yang tinggi ke atas usaha USIM, khususnya dalam aktiviti ihram dan jalinan kerjasama erat dengan pihak industri. Saya ingin juga merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nazri Kamal, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Biotechnology Corporation, kerana sudi hadir dan juga sudi memilih USIM sebagai salah satu daripada strategic partner di dalam program BNP ini. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun lepas, iaitu pada bulan Ogos, satu perjanjian kerjasama MOA antara USIM dengan Biotech Corporation telah ditandatangani. Dengan perjanjian itu, maka dapatlah IHRAM untuk memainkan peranan yang lebih aktif, khususnya bagi memenuhi salah satu tujuan asas penubuhan rangkaian BioNexus, iaitu membentuk rangkaian yang kukuh dan saling berhubung di antara badan swasta dan awam di kalangan masyarakat yang berkait dengan bioteknologi sains hayat. Dalam rangkaian ini, syarikat-syarikat BioNexus dan lain-lain entiti komersial yang relevan seharusnya mendapat kelebihan untuk faedah bersama menggunakan kemudahan yang sedia ada di makmal dan unit BioNexus Partners ini. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, IHRAM, iaitu Institute of Halal Research and Management USIM, merupakan sebuah pusat kecemerlangan yang diwujudkan secara rasmi lebih kurang 2 tahun yang lepas. IHRAM diilhamkan untuk menjadi pusat rujukan yang mampu mengenal pasti dan memudahkan penyelesaian masalah isu-isu berkaitan dengan halal, iaitu isu-isu yang sudah berabad lama, termasuk jugalah isu-isu kontemporari berkaitan dengan halal yang akan memberi kesan kepada umat Islam dengan menggabungkan
ilmu dan pengetahuan sains dan teknologi, dan juga syariah serta pengurusan muamalat. Ihram ditubuhkan untuk mempromosi dan memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan produk halal dan hubungannya dengan penerimaan ibadah seseorang Muslim. Ini bagi melahirkan masyarakat Islam Malaysia, khususnya yang menggunakan produk halalan thayyiban dengan penuh yakin dan bebas daripada penggunaan produk syubhat bermaksud rasa was-was. Antara aktiviti ihram termasuklah penyelidikan, pembangunan, pengembangan, promosi, perundingan dan juga perkhidmatan. Setakat ini USIM telah pun membelanjakan hampir 2 juta ringgit Malaysia, iaitu sumbangan daripada peruntukan kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, dan juga sumber dalaman USIM, dan juga sumber grant yang didapati dari pihak industri seperti yang diterima daripada Biotech Corporation. Antara kemudahan-kemudahan yang sudah ada di USIM di dalam ihram termasuklah DNA Lab, Microbiolab Lab, dan juga Proximate System. Di samping prasarana yang disediakan di bangunan pusat tablighi yang sedia ada. Ini adalah langkah awal dalam usaha ini yang dilaksanakan oleh USIM. Kita akan terus memberikan perhatian kepada aspek pengurusan halal ini dan akan terus memberikan tumpuan dari segi melengkapkan lagi makmal dan juga prasarana serta kaki tangan yang diperlukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, industri halal di Malaysia akan memasuki fasa kedua dalam pembangunan dan proses penguatkuasaannya. USIM melalui ihram tidak mahu ketinggalan dan akan bergerak pantas selari dengan perkembangan ini. Rancangan yang rapi dan penyediaan prasarana yang lengkap sedang diatur bagi membolehkan USIM memainkan peranannya sebagai salah sebuah pemain utama bagi menyokong pembangunan industri halal seterusnya. Justru adanya kerjasama melalui program BioNexus Partners ini diharapkan ihram bakal mengembangkan lagi aktivitinya dan juga citranya selaras dengan hasrat USIM melalui bidang keberhasilan utama yang ketiga, iaitu untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan, penerbitan dan sumbangan kepada masyarakat. Sebelum saya mengakhiri ucapan haluan ini, inginlah saya merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menyumbang dan memberikan kerjasama kepada USIM dalam usaha kita untuk melaksanakan usaha yang murni ini, khususnya kepada pihak Malaysian Biotechnology Corporation yang begitu yakin dengan USIM. Walaupun kita merupakan sebuah institusi yang baru, ini merupakan bukan sahaja sumbangan dari segi kewangan, tetapi memberikan kita motivasi dan juga keyakinan yang tinggi. Terima kasih kita ucapkan. Begitu juga kepada semua pihak yang lain, termasuk rakan-rakan di dalam penyelidikan halal ini, seperti di UPM, Institut Penyelidikan Halalnya, di UMS dan juga di UIA, dan juga yang lain-lain yang ada di Malaysia ini. Tidak lupa juga kepada pihak industri yang telah memberikan kerjasama yang erat dalam menjayakan program halal USIM dan juga majlis pada hari ini. Kepada pihak ihram, khususnya kepada Profesor Mahdia Dr. Alina Abdul Rahim selaku pengarahnya, saya ingin mengucapkan syabas di atas usaha gigih yang tidak henti-henti ini. Walaupun menghadapi cabaran yang begitu besar,
untuk kita sama-sama membangunkan institut ini, saya ingin merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan di sini pada hari ini, juga kepada semua peserta seminar, hadirin dan hadirat, terima kasih di atas sokongan anda semua. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Pengurusi USIM kerana sudi hadir untuk sama-sama kita merasmikan majlis pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbagi Datuk atas ucapan al-wa'id sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nazri Kamal, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Biotechnology Corporation, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya bersilakan. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Hussein, Penerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Muda, Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Associate Professor Dr. Alina Abdul Rahim, Director Institute of Halal Research and Management, Gabal Kanan UC, Gabal Kanan Biotech Corporation. Tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi yang mulia ini di majlis pelancaran sesi jaringan rangkaian Bionexus Partner Program. Bertepatan dengan tema program kita pada hari ini, memperkasakan halal melalui analisis dan penyelidikan, ialah rasmian makmal Analisis Halal Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal ataupun IHRAM. Bagi pihak Malaysian Biotech Corporation, saya ingin melanjutkan penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, kerana ini adalah satu penghargaan buat kami dengan kesediaan yang berbahagia Tan Sri untuk hadir di majlis ini. Kami berasa amat berbesar hati dengan sokongan yang telah diberikan oleh yang berbahagia Tan Sri. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh 2 dekad yang lalu, bioteknologi telah muncul sebagai enjin penggerak dalam usaha untuk memastikan persekitaran pengeluaran yang berterusan dan juga pembangunan produk-produk inovasi yang berbagai. Aplikasi komersial bioteknologi yang berterusan ini telah membawa kepada pembangunan satu bioekonomi di mana sebahagian besar daripada hasil ekonomi bergantung kepada pembangunan dan penggunaan bahan-bahan biologi. Inisiatif bioekonomi telah menggaris strategi awal untuk mengetengahkan program-program yang bertujuan untuk memaksimalkan penyertaan pihak swasta dalam peluang ekonomi berasaskan bio, berimpak tinggi yang mampu meningkatkan GNI dan GDP negara. Bioteknologi kini merupakan industri yang mencakupi segala aspek pembangunan negara. Berdasarkan hasil langsung bagi tahun 2010, nilai pasaran bagi industri bioteknologi tempatan menjangkau 2.2 bilion ringgit. Dan tindak balas yang telah diterima melalui pelaburan langsung asing menampakkan perkembangan yang positif, menunjukkan kepentingan industri ini sentiasa meningkat. Bioteknologi berkait rapat dengan 3 sektor utama, iaitu penjagaan kesihatan, pertanian dan perindustrian, di mana ia membawa masyarakat ke arah penggantungan yang semakin meningkat yang dirumuskan bukan sahaja untuk menjana pendapatan, malah sebagai rangkaian kemahiran dan teknologi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Salah satu usaha berterusan yang dilakukan oleh Malaysian Biotech Corporation bagi menggalakkan pembangunan bioteknologi ini adalah program Bionexus.
Sehingga kini terdapat sejumlah 213 syarikat-syarikat Bionexus dengan jumlah pelaburan yang diluluskan melebihi 2.2 bilion ringgit. Peningkatan dalam jumlah bilangan syarikat-syarikat Bionexus ini menggambarkan pencapaian yang memberangsangkan semasa fasa pembinaan kapasiti dan seterusnya memastikan perancangan pelan pasar pengkomersialan bergerak sejajar dengan dasar bioteknologi negara. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasaran halal kini berkembang pada kadar yang sangat besar. Walau bagaimanapun, cuma 6 juta pengguna Islam dilaporkan mempunyai akses kepada produk halal. Produk halal kini pantas memperolehi pengiktirafan seluruh dunia dan halal telah dikenal pasti sebagai tanda aras baru bagi keselamatan dan jaminan kualiti. Produk halal mendapat permintaan yang tinggi bukan sahaja daripada hampir 2 bilion umat Islam seluruh dunia, malah oleh berbagai kaum dan agama yang inginkan produk terutama sekali makanan yang bersih dan suci. Konsep halal tidak terbatas kepada makanan semata-mata. Produk-produk halal dan perkhidmatan termasuklah kosmetik, pharmaceutical, pakaian, perkhidmatan kewangan, malahan purchase percutian. Dengan kepelbagaian ini, perdagangan produk-produk dan perkhidmatan halal berpotensi untuk mencapai trilion US dollar setiap tahun. Malaysia percaya industri halal mempunyai potensi yang besar untuk berjaya sebagai sumber baru ekonomi, seperti mana bioteknologi dikenal pasti sebagai enjin pertumbuhan yang baru. Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia mempunyai semua elemen dan sangat berpotensi sebagai pusat promosi, pengedaran dan pengeluaran makanan halal, produk-produk bukan makanan dan juga perkhidmatan lain. Bioteknologi memainkan peranan sebagai pembangkit dalam usaha untuk mewujudkan nilai tambah melalui halal dengan berjurus kepada 3 sektor utama bioteknologi, iaitu pertanian, perubatan dan perindustrian. Dengan mengaplikasikan konsep halal dalam arena bioteknologi, nilai produk inovasi serta perkhidmatan dapat ditingkatkan. Dan sejurus itu dapat mengembangkan pasaran ke peringkat nasional dan antarabangsa. Kewujudan makmal penyelidikan halal USIM adalah merupakan satu usaha dalam memperjuangkan kepentingan halal dalam industri bioteknologi yang semakin dinamik dan berkembang maju. Usaha yang dilakukan oleh USIM dengan menubuhkan makmal halal pertama di Malaysia wajar diberikan penghargaan dan pengiktirafan. Usaha progresif ini mampu untuk memberi nilai tambah kepada industri bioteknologi, di mana seperti yang kita maklum, industri halal ini adalah merupakan satu fenomena global yang pesat berkembang dan ini amat bertepatan sekali dengan tema program kita pada hari ini, iaitu memperkasakan halal melalui analisis dan penyelidikan. Kami di Malaysian Biotech Corporation amat berbangga dengan kemajuan dan pencapaian USIM dalam mengangkat potensi halal dalam bidang bioteknologi. Makmal ini menawarkan berbagai perkhidmatan termasuklah latihan industri berhubung dengan makanan halal dan aspek thaibah makanan, analisis makanan dan produk halal seperti pengesanan bahan-bahan tidak halal dalam makanan dan pengesanan lemak khinzir hingga ke pengenalpastian biomarker serta kaedah yang dapat mengesan lemak dan derivatif khinzir dalam produk makanan. Oleh kerana pasaran yang sentiasa berubah mengikut perkembangan teknologi, analisa halal termasuk produk adalah penting untuk meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk yang berada di pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat anda semua, majlis yang berlangsung pada hari ini adalah merupakan sesi jaringan rangkaian Bionexus Partners yang pertama untuk tahun 2012 dan yang ketiga dalam rangka usaha BNP. Sambutan dan juga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis ini amat membanggakan Malaysian Biotech Corporation kerana ini menggambarkan sokongan terhadap penggunaan fasiliti penyelidikan, pembangunan dan komersialan dalam industri sains hayat. Saya ingin menggalakkan pihak industri untuk mengguna pakai perkhidmatan, kemudahan dan fasiliti yang ditawarkan oleh makmal BNP. Di samping itu, penggunaan makmal BNP dapat meningkatkan kerjasama di antara pihak industri dengan IPTA dalam penyelidikan dan pembangunan produk dan inovasi. Jelas sekali, dengan sokongan dan dorongan yang begitu hebat dari kerajaan kita, industri bioteknologi negara tentu akan dapat mencapai sasaran untuk fasa yang terakhir
iaitu kehadiran bioteknologi di peringkat global. Dalam usaha kita mencapai satu tahap baru, kesinambungan adalah penting bagi sektor bioteknologi untuk membawa agenda inovasi sebagai mekanisme dalam memacu sumber kekayaan negara yang berterusan. Saya ingin menekankan bahawa setiap daripada kita memegang peranan yang penting untuk membawa industri bioteknologi ke peringkat global. Industri bioteknologi telah berjaya melangkah kejayaan dalam berbagai bidang pada fasa pembinaan kapasiti dan tahun pertama fasa pengkomersialannya pada tahun 2011. Jadikanlah ia sebagai salah satu penggerak kemajuan untuk merealisasikan fasa globalisasi dasar bioteknologi negara. Di fasa pengkomersialan ini, saya berharap makmal BNP dan semua pihak yang terlibat dalam bioteknologi akan meningkatkan lagi usaha dalam menjulang industri kita ke tahap yang lebih membanggakan. Sesungguhnya bioteknologi adalah salah satu bidang yang dapat menyumbang dan meningkatkan kualiti hidup rakyat serta menjadi unsur penting dalam mencapai kehidupan yang lestari. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin bagi pihak Biotech Corporation ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak USIM selaku penganjur majlis ini dan para hadiran di atas komitmen dan sokongan yang berterusan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk di atas kesudian menyampaikan ucapan singkat tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tiba saat yang ditunggu, iaitu ucapan dan perasmian oleh Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur Haji Husin, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara juru acara majlis yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Muhammad Muda, Night Councillor USIM, yang berbahagia Ketua Program Eksekutif Malaysian Biotechnology Corporation Biotech Corp, Dato' Dr. Muhammad Nazli Kamal, yang berusaha dekan-dekan, pendaftar USIM, pegawai kanan universiti dan juga pegawai kanan daripada syarikat Biotechnology Corporation, wakil-wakil dan peserta daripada IPTF yang lain dan juga industri-industri, hadirin dan hadirat sekalian, para peserta yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada pagi ini dalam satu majlis ilmiah dan juga platform untuk kita bertukar-tukar pandangan dan fikiran yang berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan dalam seminar kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk sama-sama serta di dalam majlis yang sangat bermakna ini. Terutamanya kepada Ihram dan juga Biotechnology Corporation yang menganjurkan majlis ini bagi tujuan yang kita sama-sama hadirkan diri pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerjasama yang dimeteraikan pada tahun lepas yang disebutkan MOA tadi adalah suatu langkah yang sangat penting bagi menghadapi cabaran dalam proses mengangkatkan lagi produk-produk halal dan usaha-usaha ke arah menjadikan bukan hanya di peringkat negara kita tetapi juga di peringkat global.
Kerana kita sedar bahawa konsep halal yang disebutkan atau diperkenalkan itu sudah menjadi satu penanda aras kepada produk-produk. Ianya bukanlah kerana dengan sebab kehalalan itu sahaja, tetapi disambung dengan tayyibannya pula. Penanda aras ini telah diterima bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga rakan-rakan kita yang bukan Islam. Kerana di atas konsep kehalalan ini menjadikan sesuatu produk itu bersih, suci dan selamat. Kerana itulah maka kita lihat di dunia luar pun atau di peringkat global telah membincangkan dan menerima usaha-usaha seperti ini. Di dalam negara kita, peningkatan seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Naib Chancellor dan juga Eksekutif tadi, bahawa suatu ke arah yang mencapai bukan saja dari segi teknologinya, tetapi juga dari segi produk-produk yang menghasilkan, iaitu dari segi ekonominya, yang boleh menjana pendapatan kepada negara dan juga kepada industri-industri. Suatu perkara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan ialah penyelarasan dan kerjasama di antara, pertama, institusi pengajian tinggi, sama ada IPTA atau IPTS, yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang teori dan ilmiah, haruslah juga digabungkan dan mestilah digabungkan dengan kerjasama mereka yang benar-benar realiti di luar, iaitu industri ataupun pihak-pihak yang berkenaan, seperti yang kita saksikan hari ini. Seperti kita lihat HSBC masalah telah mempunyai langkah yang begitu luas bagi memajukan produk halal ini. Dan kita melihat produk-produk halal ini bukan hanya dalam bidang disebutkan tadi pemakanan ataupun pharmaceutical ataupun bidang-bidang yang kita lihat ada kaitan dengan tekstil atau sebagainya. Saya kadang-kadang tertanya, kan ada pihak-pihak yang bertemu dengan saya, berbincang dengan saya selaku saya pengurusi Jabatan Persatuan Kebangsaan dan juga Jabatan Kuasa Pensijilan Halal Jakim. Ada yang memohon supaya isi yang nak letak di dalam apa, kalau ada bidang apa ni patah dan sebagainya, itu nak diganti dengan besi dan sebagainya, perlu katanya kami mendapatkan sijil halal. Saya kata apa berkenaan dengan halal pula besi tekstil yang apa ni tidak ada berkenaan selama ini. Dan bidang pembedahan pun ada yang datang meminta supaya benang untuk penjahit luka atau sebagainya itu nak mendapatkan sijil halal. Saya kata perkara-perkara seperti ini tak perlulah. Tetapi mereka mengatakan ada dia punya infak yang berganda, iaitu kami yang mendapat sijil, selepas mendapat sijil kata dia punya produk itu dan digunakan sampai 30% meningkat daripada sebelum adanya sijil halal. Dia kata selain daripada itu, setengahnya mengatakan kalau dah mati senang katakan halal, bawa dalam kubur, kata dia, yang sangat baik, kata dia. Jadi saya rasa sudah sampai kepada keadaan yang sudah menyeluruh sekarang ini. Suatu bidang yang kita lihat dulunya, kita dah beratus tahun ya bagi umat Islam, iaitu pembersihan dari segi najis mughallazah ini, iaitu disebut sama. Ya, kita menyamak dengan 7 kali air, sekali daripada tanah dan sebagainya. Kita tak sedar, dan tuan-tuan mungkin yang di industri telah sedar, satu usahawan atau suatu perkhidmatan yang besar sekali
di mana kontainer-kontainer yang besar itu yang nak diekspor ke luar negeri atau nak diekspor daripada luar negeri ke dalam negeri, terutama negara-negara Timur Tengah, memohon supaya kontainer-kontainer yang digunakan itu tidak lagi sama dahulu, nak diisi barang makanan dan sebagainya. Jadi industri samak sekarang ini bukan satu industri yang kecil. Dulu saya pun nak pergi samak, pergilah tanah free apa sebagainya. Sekarang tidak. Sabun sudah ada sabun untuk menyamak dan sebagainya, tak perlu lah sebagainya, tak perlu lagi yang lain. Jadi kami di Jakin kadang-kadang permohonan itu sudah ada perlu membuat tawaran pula kepada mereka. Ada syarikat-syarikat yang masuk tender dah, membeda tentang katakan satu kapal berapa kontainer yang nak hantar ke Saudi misalnya. Saudi memohon, bukan kita yang mendaki. Saudi memohon atau negara-negara ini memohon yang nak mengimport ni, dia kata kami nakkan kontainer-kontainer itu telah disama dan diperakukan oleh pihak-pihak yang berotoriti. Jadi sudah ada permohonan setiap kali kami mesyuarat, kita melihat pula yang ini patut tak diberi, yang ini sesuai tidak, membeda, dan harganya beratus ribu tuan-tuan, bukannya 10-20 ribu. Jadi industri dalam hal ini sangat melonjak, seperti mana yang disebutkan tidak petah lagi dalam biologi. Jadi hal-hal yang seperti ini, kita umat Islam khususnya dan negara Malaysia khusus umumnya yang menjadi pengasas atau pencetus pada perkara ini, sepatutnya kita jangan ketinggalan. Dan saya fikir usaha-usaha yang sangat penting bagi mendapatkan kerjasama dan mendapatkan lonjakan berganda, saya katakan, ialah yang pertama kita mesti mengumpulkan atau menyelaraskan kepakaran-kepakaran yang ada di industri-industri dan kepakaran-kepakaran yang ada di universiti-universiti. Yang keduanya, kita perlu mewujudkan persefahaman di antara terutamanya sumber manusia. Modal insan yang kita ada amat terhad. Misalnya saya tahu di UPM, wakil-wakil yang ada di sini, USM, apatah lagi USIM, universiti yang baru, kita nak dapatkan satu orang yang mempunyai kemahiran dan kompeten yang sebenarnya dalam bidang ini amat sulit. Dan kita perlu melatih mereka ini. Jadi kalau kita boleh ada kerjasama bagi melahirkan modal insan dan keperluan tenaga manusia ini dalam bidang yang kita hendaki ini. Kemudian kita memerlukan kepada tempat kita nak melatih, menyelesaikan realiti yang kita nak buat itu kepada industri. Dan kita perlu kepada industri pula untuk mereka bergabung dengan kita. Dengan sebab itu, kalau adanya bidang-bidang yang kita kerjasama ini dapat kita usahakan secara menyeluruh dan lebih agresif, saya fikir negara kita lebih melonjak dan cepat daripada orang-orang lain, sama ada di tingkat antarabangsa ataupun di tingkat nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak mahu negara kita menjadi pengasas, pencetus, tetapi akhirnya kita hanya dapat nama, kemudian orang lain yang mendapat faedah-faedah atau benefit daripada usaha-usaha atau idea-idea kita. Dengan sebab itu, misalnya kita lihat sekarang ini, perbankan Islam misalnya, ya, kewangan Islam, sistem kewangan Islam misalnya, yang dapat uangnya orang lain, yang dapat perbankan itu nama Islam itu kita lah, kita dapat nama saja. Sistem perbankan Islam, bank kita dapat, memang kita ada di sini, tetapi uangnya orang lain yang dapat. Kita nak kedua-duanya, kita pengasas, kita pencetus, dan kita juga menikmati apa yang sepatutnya kita dapat daripada idea-idea dan usaha kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah isu halal ini atau produk halal ini yang telah menyeluruh, saya katakan tadi, bukan lagi hak milik orang Islam, bukan lagi hak milik kaum tertentu, tetapi sudah menjadi hak nasional, hak semua orang dan hak semua kaum yang boleh bersaing dan boleh bersama untuk mengusahakannya dan seterusnya mendapat faedah daripada usaha tersebut. Saya amat berbangga
dengan apa yang dilakukan oleh Ihram hingga sekarang ini. Dr. Alina yang tidak putus asa, seperti mana disebutkan oleh Datuk Najam tadi, berusaha, dan kita harap kita mempunyai rakan-rakan yang benar-benar memberikan sumbangan yang bersama daripada UPM, USM, UKM dan lain-lain lagi, dan daripada industri dan sebagainya, untuk kita menjadi suatu tenaga yang bukan hanya diperlukan oleh negara, tetapi mungkin satu hari kita boleh mengangkat sebagai taraf yang lebih tinggi, yang lebih jauh, iaitu di peringkat global. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, industri halal telah dijelaskan oleh Datuk Nazli tadi tentang sejauh mana sekarang sudah pergi berbilion-bilion, dan kita menjangkakan kalau ianya dapat berjalan dengan baik, bukan saja dalam bidang-bidang yang kita sangat terasa dan kritikal, pengimportan makanan, daging dan lain-lain lagi, dalam pharmaceutical, perubatan dan sebagainya, sehingga sekarang ini misalnya dalam vaksin, ibu mau nak pergi Mekah pun belum ada vaksin yang kita hasilkan sendiri, belum ada. Kita pakai Mensevit, kita pakai Membayo, semuanya diimport daripada luar negara, dan kita mengatakan tidak lagi halal 100%. Tapi oleh kerana tak ada, bagian fatwa mengatakan boleh guna, bukan halal ya, boleh guna, harus digunakan saja. Alhamdulillah baru ini kita telah timbul, telah ada satu syarikat kerjasama daripada IPTA dan industri untuk menghasilkan vaksin untuk tujuan umrah ke haji yang diwajibkan itu secara halal 100%. Itu pun dengan kita kerjasama dengan negara luar, yang kita harap insya-Allah pada 2015 baru kita dapat menghasilkannya. Kita memantau perkara ini dan terutama daripada industri sendiri, dan juga akan mempromotkan perkara ini. Kos dan hasil yang kita boleh dapati, boleh jana daripada vaksin ini saja pada setahun berjuta-juta ringgit. Secara tepatnya saya tak dapat berikan rangkanya, tetapi saya dimaklumkan adalah jutawan ringgit yang akan memberi pulangan kepada industri, pulangan kepada mereka yang berusaha. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepentingan ini tidak perlu saya kupas dengan panjang. Saya rasa kita sama-sama mengetahui dalam keadaan yang di negara kita sekarang ini ke arah menjana pendapatan dalam semua bidang. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada usaha-usaha seperti ini bagi mewujudkan kerjasama terutamanya, dan mewujudkan satu pencapaian bagi memaksimalkan terutama tenaga-tenaga pakaran yang ada di dalam industri, dan juga kemampuan dan kebolehan yang ada di dalam luar industri, iaitu industri. Tuan-tuan, dengan ucapan yang ringkas itu, akhir sekali saya dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Jaringan Kerjasama Program Bionexus Partners BNP dan perasmian Makmal Analisis Halal Institut Penyelidikan dan Pengurusan Halal Ihram Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata. Dengan ini majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Huda untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Sri Dato' Dr. Abdul Syukur Haji Hussein di atas kesudian merasmikan majlis pada pagi ini, dan seterusnya kepada Yang Berbahagia Dato' Dr. Muhammad Nazri Kamal sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak universiti. Majlis dengan segala hormat dan silakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai dirinjis dipilis. Senyum-senyum jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Dengan penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka sempurnalah sudah majlis pelancaran jaringan kerjasama Bionesis Partners BNP dan perasmian Makmal Analisis Halal Institut Pendidikan dan Pengurusan Halal Ihram. Pihak majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya.